Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Jaslyn N. Eng Meiswan dan nombor matrik saya adalah 145536. Pada hari ini, kumpulan saya ingin membentang tajuk pemikiran kreatif penyertaan rawak. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Syahirah dan Alia Syazwina. Saya mulakan dengan berkongsi sedikit tentang istilah pemikiran lateral yang dicipta oleh Edward de Bono pada tahun 1967. Pemikiran lateral merupakan sejenis pemikiran kreatif yang digunakan untuk mencari idea baru. Kadangkala, pemikiran lateral dianggap kurang menyenangkan ataupun gila. Menurut Edward, sekiranya kita terus berusaha menggunakan idea dan cara lama untuk menyelesaikan sesuatu, belum tentu kita akan berjaya. Ibarat memancing di tempat yang sama. Namun begitu, dengan menggunakan cara baru, kita mungkin dapat mencari penyelesaian. Alat pemikiran lateralnya, iaitu penyertaan rawak, menggunakan perkataan, gambar, bunyi atau rangsangan lain yang dipilih secara rawak untuk membuka jalur pemikiran baru. Alat ini memainkan kuasa minda manusia untuk mencari perkaitan antara perkara yang kelihatan seperti tidak berkaitan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Alia Nur Syazwina binti Razaimi. Nombor matrik saya 145953. Saya akan meneruskan pembentangan dengan topik yang seterusnya iaitu kelebihan penyertaan rawak. Jadi, kelebihan penyertaan rawak yang pertama adalah menjana idea dalam masa yang singkat. Penyertaan rawak dapat digunakan bagi seseorang individu untuk menjana sesuatu idea dalam masa yang pendek. Lazimnya, penyertaan rawak digunakan apabila seseorang individu itu dalam kebuntuan idea ataupun tiada idea. Selain itu, penyertaan rawak juga boleh digunakan apabila seseorang individu itu terdesak untuk menghasilkan idea-idea baru dengan kadar yang segera. Terdapat juga banyak situasi atau isu yang tidak dijangka berlaku dalam kehidupan manusia yang memerlukan penyertaan rawak ini bagi menyelesaikan perkara tersebut. Oleh itu, antara kelebihan penyertaan rawak adalah membantu individu untuk menjana idea dalam masa yang singkat. Seterusnya, ialah berfikiran kreatif. Individu yang menggunakan penyertaan rawak ni akan dapat memperoleh suatu pemikiran yang lebih kreatif. Hal ini kerana penyertaan rawak amat digalakkan ataupun amat menggalakkan pemikiran secara kreatif dengan menggunakan satu perkataan penyertaan rawak yang ciri atau fungsinya dapat dibahagikan kepada beberapa idea yang baru. Kelebihan yang ketiga, memudahkan pemahaman tentang sesuatu topik. Sesetengah individu kurang cenderung untuk membaca maklumat yang panjang atau padat dalam satu masa. Jadi perkara ini akan memberikan kesukaran pada mereka untuk lebih mendalami dan memahami sesuatu topik yang mereka pelajari. Namun begitu, dengan menggunakan penyertaan rawak ni, mereka boleh memahami sesuatu objek ataupun sesuatu topik itu dengan cepat dan mudah. Hal ini kerana penyertaan rawak menggunakan satu perkataan rawak yang ringkas dan memberikan cabang pemahaman yang lebih mudah dengan menjana idea-idea yang baru melalui ciri atau fungsi suatu perkataan rawak itu. Jadi untuk kelebihan yang terakhir daripada saya adalah mudah melihat perkaitan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Jadi apabila fokus tajuk dikaitkan dengan satu perkataan penyertaan rawak dan kemudian dipecahkan cirinya kepada beberapa idea baru, hal ini akan dapat memudahkan dan membantu lagi individu memahami tentang fokus tajuk yang diberikan. Perkaitan antara perkataan rawak dengan cirinya akan dapat membuka minda individu itu untuk merangka idea-idea baru bagi fokus tajuk yang telah diperoleh. Seterusnya, saya akan menerangkan lebih lanjut tentang langkah bagi kita menggunakan ataupun cara bagaimana kita nak gunakan penyertaan rawak ini. Jadi, langkah pertama bagi menggunakan penyertaan rawak adalah kita perlu fokus dahulu. Maksud fokus di sini adalah fokus terhadap
tajuk yang telah diberikan kepada kita sebelum kita sendiri merangka idea-idea yang baru. Seterusnya ialah perkataan penyertaan rawak. Langkah yang kedua ialah kita perlu cari perkataan rawak yang bersesuaian dengan fokus tajuk kita. Langkah yang ketiga pula, kita perlu menggunakan perkataan rawak yang kita cari tadi dan menyenaraikan beberapa ciri-ciri atau fungsi-fungsi perkataan rawak tersebut. Contohnya, perkataan rawak yang saya boleh berikan ialah lampu. Ciri-ciri atau fungsi lampu adalah terang, panas dan berwarna putih. Bagi langkah yang terakhir iaitu idea-idea baru. Untuk langkah ni barulah kita boleh menggunakan ciri-ciri atau fungsi-fungsi yang telah disediakan tadi sebagai kata kunci untuk kita menjana idea-idea yang baru untuk fokus tajuk kita tadi. Sekian sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan bahagian yang seterusnya kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Merujuk kepada penerangan rakan saya sebentar tadi, saya akan berkongsi satu contoh berdasarkan langkah-langkah mengaplikasikan penyertaan rawak ketika berfikir. Pertamanya, kita akan mengenal pasti sesuatu isu atau situasi yang hendak diberikan perhatian. Berdasarkan situasi realiti sekarang, kita sedang berperang dengan virus corona. Kini hampir 2 tahun berlalu dan kita masih menghadapi virus ini. Kerajaan telah mengumumkan bahawa kita telah berada dalam fasa endemik, iaitu kita harus terima bahawa kita akan hidup dengan virus corona ini walaupun tahun demi tahun berlalu. Oleh kerana kita tidak dapat menghapuskan virus ini sepenuhnya, kita perlu melakukan langkah kedua terbaik, iaitu berusaha untuk mengelak diri daripada jangkitan COVID-19. Menggunakan teknik penyertaan rawak, mari kita fikirkan langkah-langkah kita ikuti semua langkah yang diterangkan tadi, satu persatu. Dalam kotak pertama, kita nyatakan dulu isu tersebut, iaitu tujuan kita untuk mengelak diri daripada jangkitan virus corona. Seterusnya, kita fikirkan sesuatu secara rawak, tanpa memikir sebarang alasan ataupun huraian. Baiklah, kita pilih rumah. Langkah seterusnya, kita harus fikirkan ciri-ciri, aktiviti atau fungsi yang mampu terfikir tentang rumah. Jadi, kita boleh mengisi kotak-kotak seterusnya dengan secara umumnya, rumah merupakan tempat tinggal kita. Apabila kita berada di dalam rumah, kita akan lebih selamat daripada sebarang ancaman luar seperti binatang buas, cuaca buruk ataupun orang jahat. Selain itu, rumah merupakan tempat yang membolehkan kita hidup dengan selesa kerana kondusif untuk kita tidur, makan dan menjalankan aktiviti-aktiviti harian lain. Baiklah, satu lagi ciri berkaitan rumah. Rumah merupakan tempat kita berlindung kerana ada bumbung dan tertutup. Setelah mengisi kotak-kotak dengan ciri-ciri rumah, kita beranjak ke langkah terakhir. Kotak-kotak akhir ini akan membantu kita mencapai matlamat dalam kotak pertama tadi yang berwarna hijau. Bermula dengan perkataan pertama iaitu tinggal. Kita jana idea daripada perkataan tinggal. Kita patutlah tinggal di rumah sekiranya tiada keperluan untuk keluar. Lebih sedikit orang di sesuatu tempat, lebih sukar untuk virus tersebar. Perkataan seterusnya, selamat. Kita mestilah menjaga keselamatan diri daripada virus dengan menjaga kebersihan diri. Kita haruslah mencuci tangan menggunakan air dan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer setelah menyentuh sesuatu di luar rumah, misalnya tombol pintu. Sekiranya kita tersentuh virus tersebut, kemudian membersihkan tangan dengan betul, maka kita akan selamat daripada virus tersebut. Kita juga sebaiknya mandi setelah pulang dari sesuatu tempat di luar rumah. Perkataan seterusnya adalah selesa. Jangan pergi ke tempat yang dikerumuni orang. Bergerak di tempat yang dikerumuni orang akan menyebabkan kita tidak dapat bergerak dengan selesa.
Akhir sekali, perlindungan. Kita haruslah melindungi diri daripada virus dengan memakai pelitup muka. Pelitup muka akan membantu melindungi kita daripada virus tersebut. Oleh itu, kotak-kotak terakhir iaitu idea yang dijana secara rawak dan cepat merupakan usaha untuk mencapai matlamat utama kita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syairah binti Sabri, bernama matrik 148295. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan contoh yang kedua. Contoh kedua bertajuk kelebihan pembelajaran dalam talian. Mari kita aplikasikan langkah-langkah yang telah dibentangkan tadi dalam contoh ini. Pertama, kita perlu mencari fokus. Fokus bagi contoh ini ialah kelebihan pembelajaran dalam talian. Kedua, kita perlu mencari satu perkataan rawak yang sesuai dengan tajuk ataupun fokus tadi. Kami memilih perkataan kipas sebagai perkataan rawak bagi fokus kelebihan pembelajaran dalam talian. Langkah ketiga ialah kita perlu memilih ciri-ciri atau aktiviti ataupun fungsi yang bersesuaian dengan perkataan rawak yang dipilih. Kami memilih ciri-ciri ataupun fungsi ataupun aktiviti seperti berikut. Pertama, berpusing. Kedua, menyejukkan. Ketiga, laju. Keempat, elektrik. Langkah terakhir pula ialah kita perlu kaitkan ciri-ciri yang telah dipilih tadi dengan isu ataupun fokus utama kita dan janakan idea baru. Okey, pertama, ciri-ciri berpusing. Idea baru yang dapat dijanakan ialah kuliah yang direkod membolehkan pelajar tonton berulang kali. Seperti kipas berpusing-pusing bermakna video juga boleh ditonton berulang kali oleh para pelajar. Hal ini kerana di sekangan pandemik COVID-19 ini, pelajar perlu belajar dari rumah. Terdapat pelbagai masalah yang akan dihadapi seperti gangguan rangkaian internet, kekurangan masa ataupun masalah hal peribadi yang lain. Apabila kuliah direkodkan, pelajar boleh menonton ia semula apabila ada waktu lapang dan tidak akan ketinggalan dalam mana-mana pelajaran. Seterusnya ialah ciri yang kedua, iaitu ciri yang menyejukkan. Kipas menyejukkan. Ia bermaksud kipas itu memberikan kebaikan. Hal ini juga boleh dikaitkan dengan fokus kita dengan kebaikan untuk pelajar tidak perlu pergi ke kelas bersemuka. Hal ini kerana apabila kita perlu pergi ke kelas bersemuka, kita perlu berjalan ke kelas ataupun menaiki bas. Hal ini kita akan tidak selesa. Kita perlu menyegerakan waktu kita, pergerakan kita untuk sampai ke kelas tepat pada waktunya. Seterusnya ialah ciri yang ketiga, iaitu laju. Ia berkait dengan fokus kita dengan pelajar dapat menyiapkan tugasan lebih pantas melalui aplikasi-aplikasi yang telah ditetapkan oleh pensyarah seperti Word ataupun Google Form. Sebelum ini, pelajar perlu menulis, menyetak tugasan dan menghantar secara salinan cetak kepada pensyarah ataupun guru-guru mereka. Tetapi sekarang, pembelajaran dalam talian memudahkan urusan para pelajar kerana hanya perlu menghantar kerja ataupun tugasan yang diberikan oleh para pensyarah dengan secara Google Form ataupun Word ataupun aplikasi-aplikasi yang telah ditetapkan oleh pensyarah itu sendiri. Seterusnya ialah ciri yang keempat, iaitu ciri elektrik. Kipas perlukan elektrik untuk bergerak. Maksudnya elektrik menjanakan kuasa kepada kipas untuk bergerak. Hal ini boleh dikait dengan pembelajaran dalam talian dapat menggalakkan penjanaan idea-idea baru melalui cara pembelajaran baru. Hal ini dibuktikan dengan pelajar sekarang sudah mula selesa dengan pembelajaran dalam talian dan seperti dapat kita lihat, sekarang pembelajaran dalam talian memerlukan kekreativiti yang tinggi kerana tugasan-tugasan ataupun pembentangan yang dilakukan mestilah tidak membosankan supaya pelajar-pelajar lain tidak berasa bosan dan berasa tidak suka akan pelajaran tersebut. Dalam contoh ini, kita dapat lihat bahawa satu perkataan rawak dapat membina beberapa idea baru untuk fokus kita tadi. Sekian, terima kasih. Akhir sekali, dapat saya simpulkan dari pembentangan ini ialah penyertaan rawak adalah salah satu teknik untuk berfikir dengan lebih kreatif.
Teknik penyertaan secara rawak ini digunakan apabila kita perlu menghasilkan idea-idea dalam jangka masa yang singkat, apabila kita kebuntuan idea ataupun apabila kita terdesak untuk menghasilkan idea-idea baru. Jika kita dapat memilih perkataan yang bagus dan baik, kadar penjanaan idea baru akan menjadi lebih meluas. Namun, jika kita memilih perkataan yang kurang baik, kita akan jadi sukar untuk menjanakan idea-idea baru bagi topik ataupun isu yang perlu dikaitkan. Sekian, terima kasih dari kami.